Ni 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Tajuknya tajuk taubah. Muka surat 30 kalau hak Jawi. Hak Rumi tu mungkin lain sikit hak Rumi tu. Hak Rumi mungkin lain sikit. Muka surat dia tu lain. Hak Jawi ni muka surat 30 baris yang ke-6 daripada atas, hak nombor 3 tu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga, rukun taubah yang ketiga daripada 3 rukun taubah. Berazam tidak akan mengerjakan maksiat lagi. Mana berazam ni bulat di hati. Azam tahu azam? Azam tahun baru. Maksud apa? Azam ni bulat di hati, nekat di hati, tidak akan mengerjakan maksiat lagi. Kemudian lepas daripada itu, jika maksiat itu berhubung dengan makhluk, kalau kita tajuk barulah tu, waktu perenggan baru waktu kalau kita kira dah. Jika maksiat itu berhubung dengan makhluk, yakni manusia, maka disyaratkan ada rukun taubah yang keempat. Waktu kira tajuk baru. Kita nak bicara hak 3 asas rukun taubah. 3. Yang pertama, an-nadamah, an-nadmu, menyesal. Yang kedua, berhenti daripada mengerjakan maksiat. Ikhlas. Apa ni? Berhenti daripada mengerjakan maksiat. Ni yang ketiga ni, azam bulat di hati, tidak akan mengerjakan maksiat tu lagi. Tidak akan mengulangi semula maksiat yang kita sudah bertaubah daripadanya. Tu 3 rukun taubah asal ni. Dosa dengan Adam, dia ada rukun taubah yang keempat, kena selesai balik dengan anak Adam. Kalau harta, kena pulangkan balik. Kalau hak benda tu masih lagi ada, hak kita ambil. Kalau hak benda kita ambil tu benda habis, kita wajib kena ganti. Kalaulah tak boleh nak ganti dah sebab mahal duit tak ada, kita wajib kena minta halal. Gitulah. Kalau ditambah halal, kita kena angsuran lah selu-selu. Kemudian wajib lagi, itu rukun taubah yang keempat, jikalau dosa dengan Adam. Cuma dalam kitab ni dia tak datangkan rukun taubah daripada dosa meninggalkan kefarduan. Dosa tinggal semayang, dosa tinggal puasa, dia ada rukun taubah yang keempat jugalah tu. Kita akan bicaralah kemudian. Tu rukun taubah yang keempat, wajib kena qada kembali. Jadi kita bicara hak 3 rukun taubah asal dahulu. 3 rukun taubah asal: menyesal, berhenti daripada melakukan maksiat. Ketiga, berazam tidak akan mengerjakannya lagi. Sebab kita ni masa kita ada 3 masa. Dia panggil az-zamanul madi, masa yang telah lepas. Az-zamanul hal, masa sekarang. Az-zamanul mustaqbal, masa akan datang, masa yang akan kita hadap. Jadi az-zamanul madi, masa yang telah lalu kita melakukan maksiat. Untuk masa yang telah lalu kita nak berundur tak boleh dah. Kita menyesal sangat-sangat kerana pada masa dahulu kita melakukan maksiat. Sebab kita nak undur tak boleh. Kemudian pada masa sekarang, kita tinggal maksiat yang kita taubah tu. Tu untuk masa sekarang kita tinggal. Untuk masa kehadapan kita tak sabar lagi. Untuk masa hadapan kita tak sabar lagi. Untuk masa hadapan pula kita berazam tidak akan mengerjakannya lagi. Dia bagi 3 masa.
Jadi hak maksiat tu pada masa dahulu. Jadi nak undur tak boleh. Jadi maksiat pada masa dahulu tu kita wajib menyesal. Kita nak kira sekarang ni sekarang. Sekarang tinggal molek maksiat tu. Ada ni. Tinggal molek maksiat tu sekarang. Dan masa akan datang, masa datang ni hak kita akan hadap. Azam bulat di hati tidak akan mengulangi kembali. Itu 3 rukun taubah. Letak pada 3 masa. Masa dahulu, masa sekarang dan masa lagi akan datang. Jadi untuk masa lagi akan datang lah berazam tidak akan mengerjakan. Azam barunya. Azam bulat di hati tidak akan mengulangi kembali. Barulah lengkap rukun taubah. Kalau kata, ni contohlah, sekarang tutup aurah. Masa dahulu-dahulu aurahnya tidak tutup dengan sempurna, menyesal kerana dedah aurah. Sekarang alhamdulillah tutup aurah molek dah. Pada masa lagi akan datang macam mana? Sebab pada masa dahulu aurah tak tutup dengan sempurna sebab duduk ni bandar jauh daripada keluarga, duduk KL contohnya. Sekarang ni balik kampung tak boleh dah lah di Terengganu ni. Orang tutup aurah belaka, orang pakai tudung belaka, orang Terengganu ni pakai tudung belaka. Baju ketat pun dia pakai tudung, seluar ketat pun dia pakai tudung. Pakai t-shirt je, pakai t-shirt pula ketat, pakai tudung, dia pakai tudung je. Naik motor tu nampak monggeng belakang pun tak apa, janji pakai tudung je. Dia pakai tudung, pakai t-shirt ketat, pakai seluar, jadi nampak belakang tak apa. Tudung tu kena pakai. Oh gitu je. Tudung kena pakai. Jadi balik kampung ni pakai tudung. Lepas tu akan datang macam mana? Nanti kan pindah ke air balik kan. Akan datang, tengok tepat lah dulu. Kalau tepat tu dia tak ada azam bulat, tidak akan mengulangi balik maksiat dedah aurah. Tak panggil taubat lagi, hukum tak cukup. Sekarang dia pakai dah syomel dah sekarang ni. Hak dahulu masa kerja dahulu dak tutup aurah, menyesal dah, minta ampun Allah Taala. Dah di hati tu azam bulat dah, tidak akan mengulangi dedah aurah tu. Masa akan datang tu tak tahulah, tengok suasana lah pula. Tu tak panggil taubat lagi tu. Dia kena rukun taubat yang keempat, azam bulat nekat hati tidak akan mengulangi. Baru lengkap. Ketiga, 3 rukun taubah. Barulah dipanggil orang ni orang yang bertaubah yang sebenar-benar atau batun nasuha, taubah yang sebenar-benar. Lengkap 3 rukun. Tak cukup rukun tak panggil taubah. Sebab macam semayang, puasa, haji lah, dia ada rukun. Tak cukup rukun tak panggil semayang, tak panggil puasa, tak panggil haji. Jadi taubah ni ada rukun, tak cukup rukun taubah, tak panggil taubah. Tak panggil taubah kalau tak cukup rukun taubah. Sebab di rukun taubah ni, ni kita ni cerita 20 sifat hati. Jangan lupa tajuk kita ni. 20 sifat hati. Ini bicara sifat hati. Menyesal hati. Kita meninggalkan maksiat sekarang, mari daripada hati. Ni mari daripada hati. Iqna' ni mari daripada hati. Sebab apa? Kita tahan diri kita. Bukan duduk sini, duduk di hati. Sebab dia boleh tinggal maksiat sekarang. Hati juga. Azam ni mari mana azam ni? Hati juga. Sebab taubah ni sifat hati, ibadah hati, ilmu tasawuf. Rukun pun hati juga. Menyesal duduk sini. Azam di hati tidak akan mengulangi, duduk sini. Jadi kena lengkapkan rukun taubah tu. Baru panggil orang ni orang yang bertaubah. Azam dah di hati, tidak akan mengulangi tinggal semayang, tidak akan mengulangi tinggal puasa contohnya. Maka cukuplah rukun taubah. Dia panggil taubah yang sebenar-benar. Tiba-tiba ni berlaku pula maksiat yang sama. Azam bulat dah, tidak akan mengerjakan maksiat tu lagi, tak akan buat semula. Tiba-tiba kemudian berlaku pula, itu dosa baru. Dosa lama yang sudah kita taubah, yang lengkap dengan rukun, hak tu habis dah tu, ampun dah.
Azam macam mana kalau buat pula kemudian tu bohong. Kita bertaubah dengan Allah. Allah Maha mengetahui kita tu azam ke bukan di sini ni. Taubah bukan di mulut. Saya tak mau buat dah. Saya tak mau janji dah. Janji dah. Supoh dah, janji dah. Dah buat dah. Tu dengar orang tu betul ke bohong ke mungkin belah ke. Taubah ni dengan Allah, bukan taubah dengan orang. Ada kan agama kafir tu bertaubah dengan orang. Orang tu lagi banyak dosa ni kita bertaubah dengan Allah. Allah Maha mengetahui. Menyesal sungguh kedau, Allah mengetahui. Azam di hati tidak akan mengulangi betul kedau, Allah mengetahui. Jadi maknanya walaupun dia mengulangi pula kemudian, tidak berarti dia tidak ada azam. Azam tu azam dah, bulat dah di hati. Tapi kemudian berlaku pula dosa lama tu ampuni dah, itu dosa baru. Pada ni, itu dosa baru. Bertabah barulah pulaknya. Kena tahulah azam tidak akan mengulangi. Azam dah tidak akan mengulangi. Berlaku pula, taubah pula. Azam pula, cukup rukun taubah ni tidak akan mengulangi. Main duduk peseng gitu. Bertaubah, melengkapkan 3 rukun taubah. Rukun yang 3 azam bulat di hati, tidak akan mengulangi. Buat pula ni tidak akan mengulangi, tiba-tiba buat pula. Lepas tu bertaubah pula, azam pula. Rukun taubah yang ketiga, buat pula. Hidup taubah buat ni. Kita pakai taubah kemudian lah hari tua. Hari tua kalau azam tidak akan mengulangi, godaan kurang dah, tak akan mengulangi sungguh. Biar taubah azam tu tak pecah lah. Mana azam tidak akan mengulangi ni sampai ke mati, biar sekali je. Lepas tu bila tunggu tua-tua lah, taubah azam tidak akan mengulangi, lepas tu buat taubah rukun yang ketiga, azam tidak mengulangi, lepas tu buat. Allah acak kalinya lah, tunggu tua lah. Biar taubah sekali dengan azam rukun taubah ketiga tu tak ulang sungguh sampai ke mati, biar sekali je, tunggu tua. Kan punya comel tu. Dan kita ambil hak kata tipu daya syaitan. Tahu mana kita mati tua? Tahu mana kita mati tua? Mati tua sekali taubah terus tak buat-buat. Tak, kita ni mati bila-bila masa. Dan sekarang ni kita azam bulat tidak akan mengulangi. Terbuat pula kemudian, mana kita tahu? Sebab kalulah akan datang, mungkin buat, mungkin tak. Tu tak ada rukun taubah azam. Sekarang ni kita azam pula dah tidak akan mengulangi. Memang tambuh dah. Masa akan datang kan berlaku pula, kita tak tahu. Mudah-mudahan tak berlaku dah. Berlaku pula taubat pula. Berlaku pula taubat pula. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah tak kasih pada orang yang banyak taubat. Tangguh pula, biar tua-tua baru bertaubah, barulah tidak akan mengulangi sebab godaannya kurang. Itu syaitan, kata kita minhaj. Bunyi macam sedap dah salah. Taubah mana? Tahu azam bulat di hati tidak akan mengulangi. Jadi bila mengulangi itu dosa baru yang wajib kena taubah baru. Ini ahli sunnah wal jamaah. Azam sungguh sebab dia sebut dah tadi kan, taubah kita dengan Allah. Betul azam sungguh, bulat tidak akan mengulangi. Tuhan terima dah taubah dia. Allah Maha mengetahui azam betul ke tak. Tiba-tiba mengulangi. Mu'tazilah kata dosa hak tak nak ampun tu Tuhan bubuh semula, capung dosa baru. Tu Mu'tazilah. Bukan ahli sunnah kita. Ada ni. Dengar situ sedap dia pula. Ada. Bukan ahli sunnah kita. Dan sekarang ni dia bertaubah. Dia melengkapkan 3 rukun taubah, termasuk rukun taubah yang ketiga, azam di hati tidak akan mengulangi. Mana lengkap rukun taubah, Allah Ta'ala ampuni. Sebab lengkap 3 rukun taubah, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kemudian dia buat pula yang terdahulu, azam putus bulat dah tidak akan mengulangi, dia buat pula. Mu'tazilah kata hak Tuhan ampun hak lama tu, Tuhan wis semula dosa tu.
Ada semula dosa tu. Tu Mu'tazilah, bukan ahli sunnah. Ahli sunnah tak. Hak lama selesai. Tuhan ampuni dah hak lama. Tuhan takkan catat kembali. Tuhan takkan bubuh semula dosa lama tu. Hak ni dosa baru. Hak ni sahaja. Hak wajib taubat lain pula. Hak dulu selesai. Pada ni. Hak Mu'tazilah dah. Tuhan ampuni dah hak dahulu. Sebab dia memang azam betul benar. Tapi dia buat. Hak dahulu Tuhan akan beri semula dosa tu. Tuhan akan catat semula. Berbalik dosa lama, campur dengan dosa hak buat baharu hak kemudian tu. Itu bukan ahli sunnah. Lepas tu kadang-kadang lah kita bukan kata comel ni, bukan. Kita nak katalah hak tu masing-masing. Hak jenis hak main barang tu lah, dadah tu kan. Dia kata taubat dah. Lepas tu tengok kena pula, terbabit pula. Lepas tu bunyi tertaubah dah. Lepas tu kena pula, terbabit pula. Bohong bukan taubah. Wallahu a'lam. Mungkin dia betul, mungkin dia bohong. Dah tak mau ambil dah, contohnya. Mungkin dia bohong. Tapi nak sebut dah tadi kan, taubah masing-masing dengan Allah. Cukup tidak rukun taubah ketiga azam ni, Allah Maha mengetahui. Dan Allah Maha mengetahui, tidak tahu. Kadang-kadang kita boleh kata dia azam sungguh. Tinggal sungguh. Pergi duduk pondok belajar sungguh. Dok dah. Sampai peringkat boleh berkahwin dah. Juruh dah ni. Boleh mengajar dah. Kena pula cerah-berai lah akhirnya. Kena masuk pemilihan. Jadi tukang ngajar pula dalam dia ustaz pula. Habis pemilihan, keluar bebas. Kena pula, takak pula. Masuk dalam tu, ngajar. Dia ada ilmu. Dia mengajar sungguh ni, bukan mengajar. Betul dia berilmu. Dah dahulu masa dia belajar tu, dia azam bulat ke tak? Kalau tengoklah azam bulat. Atau kenapa? Dia gini, dia geruk ni, dia ada tarikan. Mata tengok mata sama gu ni, dia ada tarikan, ada magnet dia. Dia ada magnet dia. Orang aliran ni hidup mana pun kawan dia kenal. Tu member lama kita tu. Cari semula, dia dah kenal. Kita je dah kenal. Tengok, baiknya dia berkasang. Orang berkasang, dia akan tahu itu berkasang dah. Dia tahu. Dia tengok mata orang berkasang tu, kawan aku dulu ni, tak kenal. Baru jumpa dia tahu. Ni kadang-kadang dia tarikan tu. Buat pula. Dah tu dah sebaru. Lepas tu kemudian tu jadi menyesal kembali, tinggal azam di hati, tak akan buat semula. Berlaku pula. Kalau betul-betul dicukup rukun taubah termasuk rukun taubah 3 azam ni, Tuhan terima taubah dia. Tu wallahu a'lam lah. Campur dengan hak bohong tu, bohonglah dianya. Orang pesen ni, dia punya pembohongan dia, cakap dia tu lembut, mak ayah, padahal kena gatal ke dia je. Pandai dia cakap. Dia taubah betul ke tak? Wallahu a'lam. Dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan kalau belajar tu kemungkinan betul. Memang dia azam pula. Memang dah bertahun dah berkahwin dah. Kena pula. Siapa bawa kepada mati. Lepas tu macam mana? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Azam dia betul ke tak? Kemungkinan azam dia betul. Tuhan terima taubah dia. Buat pula tu dosa baru. Tidak membatalkan taubah yang terdahulu yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika maksud itu berhubung dengan makhluk, yakni manusia, maka disyarat memulang, mengganti atau minta dihalalkan. Ini dosa dengan anak Adam pada persoalan harta. Dosa dengan Adam pada persoalan maruah mengumpat, kena minta maaf. Ini memulang kembali ni hak dosa dengan Adam berkait dengan harta. Sebab dosa dengan Adam ni ada 5. Pada harta, pada diri, pukul orang, kena minta maaf. Pada maruah mengumpat, kena minta maaf. Pada agama, kafirkan orang, bid'ahkan orang, sesatkan, kena minta maaf.
Dosa anak Adam laginya dalam bab kehormatan, dia berzina dengan isteri orang, berzina dengan anak orang, dia kena minta maaf dengan suami ataupun minta maaf dengan ibu bapa budak tu, budak perempuan tu. Tapi hak minta maaf, hak berzina ni tak ada jalan, tak boleh minta maaf. Kalau minta maaf gak, lah mari jumpa-jumpa minta maaf sebab berzina dengan isteri awak. Bagus awak minta maafnya. Dah saya duduk sejik dah ni dulu saya berzina, saya minta maaf. Tunggu sekejap dia pun masuk dapur, keluar parang. Mudarat lah jawapannya. Hak tu tak ada lah minta maaf. Tapi asalnya gitulah, kena minta maaf. Hak dosa Adam hak 5 perkara. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akadamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.